الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pengajian fiqh sirah kita insyaAllah berkenaan dengan barisan yang pertama yang memeluk agama Islam, muka surat 104. Jadi sebelum tu kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita memulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya kan. Surat Al-Nasr. Barisan yang pertama yang memeluk agama Islam mengikut apa yang telah disarankan oleh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam peringkat pertama ini hanya mereka yang lemah dan fakir miskin sahaja yang telah memeluk agama Islam. Dan apakah rahsia maka terjadi sebegini? Apakah hikmah dan rahsianya sehingga mereka-mereka ini merupakan asas utama dalam penubuhan negara Islam? Sebagai jawapan, maka kita menegaskan ini adalah hasil daripada proses tabiat dan alam, di mana para anbiya di masa yang lampau telah menempuh dugaan dan cubaan seperti yang telah dirasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Puak Nabi Nuh telah mengejeknya kerana pengikutnya terdiri dari golongan yang lemah, seperti yang telah dibentangkan oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Maksudnya, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya sahaja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun berbanding kami. Bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta. Dan begitu juga Fir'aun yang telah memandang sepi terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang lemah. Sehinggalah Tuhan menegaskan dengan firman-Nya yang berbunyi, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا allati barakna fiha. Maksudnya, dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri di bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami berikan berkat kepadanya. Begitu juga keturunan Samud yang telah memperolok-olok pengikut Nabi Saleh alaihi wassalam yang hina pada pandangan mereka. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Maksudnya, sekumpulan dari kaum Samud yang sombong telah berkata kepada mereka yang lemah yang telah beriman, tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Maka mereka menjawab, sesungguhnya
Kami beriman kepada wahyu yang saleh diutuskan untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombong diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kami imani itu, yang kamu imani itu. Sebagai hikmat ilahi yang terkandung di dalam hakikat agama ini, di mana penganut terdiri dari orang-orang yang lemah, iaitu suatu pengelakan daripada kekuasaan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan satu paluan yang hebat terhadap mereka yang mempertuhankan manusia. Rahsia ini memang sesuai dan tepat untuk mereka yang lemah, yang diperhambakan dan yang telah dianiayai. Seterusnya, cabaran dan tamparan yang paling hebat terhadap mereka yang mempertuhankan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ikutilah satu dialog di antara Rustam, yang sebenarnya Rustum, bukan Rustam. Rustum, ketua turus tentera Parsi, dan Rub'i bin Amir, seorang askar biasa Islam. Rustum berkata, apakah yang mendesak kamu berperang dengan kami? Rub'i menjawab, kami datang kemari untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama sendiri kepada penyembahan kepada Allah yang Esa. Dan kemudian beliau memandang kepada beberapa barisan di kiri dan kanan Rustum yang tunduk menyembah kepadanya sambil menambah cakapnya, setahu kami, kamu semua bijak belaka, tetapi di hari ini aku tidak pernah lihat satu puak yang paling bodoh daripada kamu. Sesungguhnya kami orang Islam belum pernah lagi memperhambakan sesama sendiri. Yang aku sangka kamu ini bertolong-tolongan antara satu sama lain, tetapi sebaliknya terdapat penindasan dan perhambaan sesama sendiri. Puak yang lemah tadi berpaling ke arah Rub'i sambil berkata, memang benar apa yang engkau ucapkan itu. Tetapi puak atasan pula bila mendengar ucapan Rub'i tadi, suatu paluan yang hebat yang telah diperhumbankan ke atas kepala mereka, lantaran ucapan itu menjunam tepat kepada tindakan mereka. Ucapan tadi mengandungi suatu kuasa sakti yang akan menarik hamba suruhan kita ke arahnya. Penegasan ini sama sekali tidak merupakan suatu pendedahan mengenai golongan lemah yang telah memeluk Islam dengan tujuan mencari perlindungan. Ini adalah suatu penafsiran yang salah, kerana mutu keimanan pembesar Quraisy dan golongan yang lemah adalah sama, sebab semua mereka ini beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang dibawanya dengan sepenuh hati. Sebab apa pembesar dan orang-orang atasan Quraisy tidak mahu ikut dan berikan kepimpinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah disebabkan mereka menganggap diri mereka sebagai ketua dan penganjur Quraisy dan tidak mahu tunduk menjadi pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti yang nyata sekali keangkuhan bapa saudara baginda sendiri Abu Talib untuk beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan fakir miskin yang lemah tidak ada satu apa pun yang menghalang mereka daripada beriman. Malahan mereka terasa suatu kemegahan pula kerana dapat membebaskan diri daripada kekuasaan manusia. Perasaan yang seumpama ini merupakan pati keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering menambah dan memberi suatu tenaga keimanan yang baru di samping memberi kelazatan dan kesegaran. Dari sini nyata sekali betapa kotornya canang yang dipalukan oleh penyerang-penyerang pemikiran, di mana ini yang mempropagandakan yang dakwah Nabi SAW adalah hasil ilham tempatan dan suasana bangsa Arab semata-mata serta gerakan revolusi revolusi mental bangsa sahaja. Kalaulah seperti mana yang didakwahkan oleh musuh-musuh Islam itu tadi, maka mengapa pula dakwahnya mendapat sambutan yang hangat bukan sahaja daripada bangsa Arab, malahan Suhaib Ar-Rumi adalah bangsa Rom, Salman Al-Farisi keturunan Parsi, dan Bilal bin Rabah daripada Habsyah.
kita akan bertemu di masa muka dengan suatu kajian mengenai suasana dan bi'ah bangsa yang telah memaksa Nabi SAW hijrah keluar dari tempat tumpah darahnya dan menganjurkan pengikut-pengikutnya berpuak-puak melarikan diri. Antaranya keluar berhijrah ke Habsyah kerana bangsa Arab di kala itu bencikan dakwah dan seruan Nabi SAW yang oleh seruan Nabi SAW yang oleh musuh Islam dicemooh sebagai hasil ilham tempatan itu. Jadi sahabat sekalian, malam ni kita masuk poin yang kedua daripada intipati yang telah kita bincangkan pada bulan lepas, iaitu Nabi SAW pada peringkat marhalah yang pertama ataupun peringkat yang pertama, Nabi melakukan dakwah secara sirriyah ataupun dakwah secara tersembunyi, bukan secara terbuka. Jadi pada peringkat ini yang masuk Islam sekitar dalam 40 orang di peringkat awal. Jadi 40 orang ini majoriti, bukan semua, majoritinya adalah di kalangan du'afa ataupun orang-orang yang lemah, di kalangan golongan fuqara, golongan yang faqir, dan golongan yang miskin di kalangan bangsa Quraisy pada waktu itu. Jadi pada peringkat awal ini orang-orang bangsawan, orang-orang kaya tidak terlibat dalam Islam ataupun di peringkat awal, melainkan di kalangan du'afa ataupun di kalangan orang-orang yang lemah pada peringkat awal. Jadi poin kita yang pertama daripada poin yang kedua ini ialah sebab apa golongan ini menjadi pengikut kepada Nabi SAW bukan di kalangan golongan bangsawan, bukan di kalangan golongan kaya, bukan di kalangan golongan pemimpin. Dan sebenarnya realiti ini bukan hanya Nabi SAW sahaja, tetapi termasuk resam Nabi-Nabi yang terdahulu. Pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Saleh, pengikut Nabi Isa dan seumpamanya pada peringkat awal, kesemuanya adalah terdiri daripada bukan golongan bangsawan. Ini pada peringkat awal. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ini, Dr. Said Ramadan Al-Buti memberikan pandangan antara hikmahnya ialah sebab golongan-golongan ini tidak ada halangan untuk mengikut kebenaran. Adapun golongan-golongan bangsawan, sebab mereka ini yang menghalang mereka ikut Nabi ialah disebabkan kesombongan, disebabkan ego dan disebabkan kepentingan diri. Sebab kalau mereka ikut Nabi SAW, mungkin mereka jadi pengikut, sedangkan pada waktu itu mereka adalah pemimpin. Di kalangan mereka yang bangsawan pula, yang kaya raya pula, mereka sombong dengan kekayaan. Jadi bila mereka tengok Nabi ini tak sekaya mereka, yang ikut Nabi pula ialah golongan-golongan miskin, jadi mereka rasakan bahawa mereka tidak setaraf dengan Nabi dan juga pengikut-pengikut Nabi SAW. Ini kalau kita tengok pada peringkat awal, tapi bukan selama-lamanya. Jadi sebab itu dari segi sirah Nabi ni suka untuk saya tegaskan, kadang-kadang persepsi kita ni sentiasa membaca sirah Nabi pada peringkat awal dengan menggambarkan itulah keadaan Islam dan umatnya. Sebenarnya itu adalah salah. Ini hanya pada peringkat awal. Kalau kita tengok pada peringkat Islam sudah kukuh dan teguh, para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah di antara orang-orang yang kaya. Bukan sembarangan. Kalau kita baca contohnya sejarah 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tak boleh lawan dari segi warak, dari segi hebat, dari segi kita kata takwa kepada Allah, tak boleh lawan 10 orang sahabat ni. Sebab mereka ni adalah sahabat yang memang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga ni dari segi kedudukan ekonomi waktu mereka meninggal. Jangan baca waktu di peringkat awal Mekah. Ni cerita waktu mereka meninggal. Jadi pada waktu mereka meninggal, contohnya kita ambil contohnya macam Huzaifah. Huzaifah ni antara sahabat 10 sahabat yang dijanjikan syurga, yang paling warak di antara 10 sahabat.
yang dianggap sebagai paling warak di kalangan 10 sahabat. Kalau kita tengok harta dia ada berapa, kalau kita baca dalam sirah, dia sebenarnya dalam hadis-hadis ni dia ada bab yang menceritakan tentang kedudukan manaqib as-sahabat, kedudukan para sahabat. Contohnya Abu Huzaifah, waktu dia meninggal dia ada 25 buah rumah di seluruh di seluruh bandar-bandar Islam pada waktu itu. Itu kita tak kira lagi sahabat yang paling kaya. Sebagai contoh kita ambil antara sahabat yang paling kaya, antaranya lah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf itu saya kira dia punya nilai aset dia kalau compare dengan sekarang sekitar dalam 3 bilion, bukan juta, 3 bilion nilai aset yang dia ada. Sebab waktu dia orang meninggal ada catatan-catatan sejarah yang menunjukkan berapa duit yang mereka ada, berapa harta yang mereka ada dan berapa aset yang mereka ada. Jadi sebab itu kita tengok para sahabat radhiyallahu taala anhum ini pada peringkat awal mereka adalah golongan du'afa. Antaranya lagi kalau kita tengok dari hikmah kenapa benda ni berlaku ataupun apa kelebihan dan kenapa peringkat awal Islam golongan yang lemah sahaja yang ikut Islam. Sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini menang kalah ni kata Allah, nudawiluha, aku yang silih gantikan, aku yang tukar, bukan kamu yang buat tapi aku yang buat. Ada masa Islam menang duduk ke atas, ada masa Islam lemah duduk kat bawah. Siapa yang buat? Allah yang buat. Jadi pada waktu Islam berada di atas, maka mereka-mereka yang beriman berada di puncak dari segi harta, dari segi kuasa. Maka pada waktu itu orang Islam berada di peringkat atas. Maknanya orang yang kaya, orang yang berkuasa adalah di kalangan orang-orang yang beriman dan di kalangan orang-orang soleh. Tapi ada masa Islam berada di bawah. Macam satu hadis Nabi sebut, ala innal Islam dairah. Ketahuilah bahawa Islam ni kata Nabi macam roda yang berputar. Jadi bila roda ni dia berputar, dia tidak sentiasa berada di atas. Yang ada di atas ada masa dia akan turun ke bawah. Yang di bawah dia ada masa akan naik ke atas. Jadi maknanya pusingan dunia ni kata Allah, watilkal ayyamu, hari-hari menang kalah ni aku yang silih gantikan di kalangan manusia. Jadi waktu Islam berada di bawah, orang yang soleh, orang yang baik, mereka pada waktu itu miskin, kena tindas. Waktu itu mereka dizalimi, waktu itu mereka tak ada kuasa. Jadi itu zaman di mana Islam berada di bawah. Tapi ada masa Islam akan naik ke atas. Jadi bila Islam naik ke atas, yang kaya, yang berkuasa, yang berpengaruh adalah di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi sebab itu kita tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat awal kerasulan rasul-rasul, Nabi Saleh, Nabi Musa dan seumpamanya adalah diikuti oleh orang-orang miskin. Sebab apa orang miskin? Hikmahnya ialah sebab waktu Islam tak menang, maka yang soleh, yang baik, mereka adalah berada di bawah. Dari segi ekonomi mereka tak kaya, dari segi kekuasaan mereka bukan bangsawan. Sebab apa? Itu waktu dia. Tapi ada waktu Islam akan naik, maknanya orang yang soleh akan berkuasa, orang yang soleh akan menguasai ekonomi, mereka orang-orang kaya. Jadi sebab itu kalau kita tengok antaranya zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang baik duduk kat bawah. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang bangsawan, mereka kadang-kadang orang yang kena tindas. Dan itulah keadaan umat yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai seumpama roda yang berputar. Macam hari ni kita tengok orang Islam mana-mana tengok miskin, lemah, kena tindas, di Myanmar, di Palestin dan seumpamanya. Tapi ada masa Islam akan kuat balik. Islam akan menguasai, mengalahkan dan tawan Rom, akan tawan Itali, akan menguasai dunia. Ada zaman yang seperti itu.
Ada zaman dia akan pusing balik orang Islam duduk kat bawah. Tapi ada zaman yang Allah beri peringatan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya antara zaman paling teruk umat Islam berada di bawah antaranya ialah di zaman Dajjal. Ni zaman paling teruk umat Islam berada di bawah. Tidak ada zaman yang Nabi pesan jumpa musuh lari. Tidak ada zaman melainkan hanya zaman Dajjal. Kalau zaman yang lain Nabi SAW suruh supaya kita istiqamah, lawan kejahatan, lawan kezaliman. Tapi bila berdepan dengan Dajjal, dia punya arahan Nabi berbeza. Iaitu kalau Dajjal ni kita kena elakkan daripada bertemu dengan Dajjal. Jadi sebab itu zaman itu dia berputar. Sama juga dengan zaman awal Islam, orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang baik, mana tempat mereka? Mereka adalah du'afa, orang lemah. Siapa mereka? Orang faqir. Siapa mereka? Bukan golongan bangsawan. Ini kalau kita tengok pada peringkat awal Islam. Tapi insya-Allah depan nanti kita akan jumpa satu masa yang mana pembesar-pembesar mula masuk Islam. Itu dah peringkat kemudian. Tapi peringkat awal, terutamanya peringkat yang pertama, dakwah secara tersembunyi ini diikuti oleh orang-orang yang lemah di kalangan Quraisy dan juga di kalangan bangsa Arab. Jadi sebab itu sahabat sekalian, realiti ini menjadikan musuh-musuh Islam terutamanya di kalangan orientalis membuat satu tuduhan jahat, menyatakan bahawa Nabi SAW ini adalah membawa perjuangan setempat, iaitu membela golongan-golongan miskin yang menjadi pengikut Nabi SAW. Jawabnya ialah salah. Sebab apa salah? Sebab kalau kita tengok, yang mengikut Nabi ni bukan sahaja dia kalangan du'afa pada peringkat awal. Sebab nanti kita akan ada peringkat yang seterusnya, yang mana Nabi ini diikuti oleh golongan-golongan betul du'afa, tetapi bukan di kalangan Arab. Contohnya Salman Al-Farisi, contohnya Suhaib Ar-Rumi, dan juga pendeta-pendeta daripada kalangan Yahudi dan juga padri-padri di kalangan Kristian yang akhirnya masuk Islam. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Contoh kita ambil Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi ini? Salman Al-Farisi ini nama pun Al-Farisi. Al-Farisi maknanya orang Parsi. Jadi Salman ni dia merupakan anak kepada PIC ataupun orang hak jaga api di Parsi pada zaman tu. Jadi Parsi ini agama dia ialah sembah api, agama Majusi. Jadi api yang menjadi Tuhan utama kepada Parsi ini, yang jaga api itu supaya tak padam, yang duduk tambah kayu api dan seumpamanya, ialah ayah kepada Salman. Jadi ayah Salman ni orang yang paling penting jaga api Parsi untuk tak padam. Jadi Salman ni daripada kecil bantu ayah dia jaga api yang menjadi Tuhan kepada orang Parsi. Jadi Salman ni dari segi awal kehidupan dia ialah seorang yang sentiasa berfikir tentang ketuhanan. Sebab dia jaga api, dia jaga Tuhan. Jadi Salman ni dia jarang keluar daripada tempat api tersebut. Tiba-tiba satu hari dia berjumpa dengan sekumpulan padri Kristian. Jadi dia pun tanya tentang agama Kristian, dan bagi dia agama Kristian lebih logik daripada agama orang-orang Parsi ataupun orang Majusi yang mana Tuhan mereka ialah api. Jadi mereka ceritanya Salman ni tertarik dengan agama Kristian, agama Nasara. Jadi padri-padri yang ada di Parsi memberi cadangan kepada Salman, kalau nak tahu lebih lanjut tentang agama Kristian ni, disarankan untuk dia pergi ke Rom. Sebab Rom ni adalah sebuah negara yang agama rasminya adalah agama Kristian. Jadi akhirnya Salman ni daripada Parsi, dia berpindah pergi ke Syam. Sebab Syam ni antara
pusat kerajaan kepada kerajaan Rom Timur pada waktu itu. Jadi akhirnya Salman pun dia pergi ke Syam. Bila pergi ke Syam, dia pergi belajar dari satu padri ke satu padri, berpindah dari satu padri ke satu padri. Sebab apa? Sebab satu padri ke satu padri dia tengok padri-padri ni ramai pembohong. Antaranya yang utama ialah mereka kutip derma atas nama gereja. Tapi duit tadi digunakan untuk peribadi. Jadi menyebabkan Salman ni tak puas hati dari satu padri ke satu padri. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang padri, dan padri tadi menasihatkan, kalau betul-betul nak cari agama hak tulen ni, kena cari Nabi akhir zaman yang disebut oleh kitab Injil. Akan lahirnya Nabi akhir zaman, namanya Muhammad, tempatnya bergiam-giam, alamatnya. Lalu akhirnya Salman cari tempat yang disebutkan oleh padri yang duduk di Syam pada waktu itu. Jadi ringkas ceritanya, Salman ni dengan petanda-petanda yang diberikan oleh padri-padri tadi, lalu akhirnya dia cari. Bila dia cari, dia tengok tempat yang ada alamat Nabi akhir zaman akan hijrah dekat mana. Akhirnya dia jumpa tempat tu adalah di Madinah. Sebab antara alamat-alamat yang diberikan oleh padri-padri, antaranya ialah tempat Nabi akhir zaman akan hijrah. Tempatnya ialah banyak pokok kurma, batu-batunya hitam, dan ada beberapa tanda-tanda yang lain. Dan Salman dia merantau cari tempat tersebut, dan akhirnya dia dapati Madinah mempunyai tanda-tanda yang dimaksudkan, dan akhirnya Salman menetap di Madinah. Ini sebagai contoh kita ambil Salman. Jadi Salman ni yang ikut Nabi bukan disebabkan oleh faqih, sebab dia bukan orang faqih, dan dia bukan Arab, dan dia bukan orang Mekah. Jadi kalau Nabi ni bawa ajaran setempat macam dakwaan musuh-musuh Islam, maka orang macam Salman tak akan ikut Nabi SAW. Jadi Salman ni macam saya sebutkan tadi, maknanya dia daripada awal memang dia cari Nabi. Dia cari Nabi, dan dia tengok di Madinah ni ada tanda-tanda yang menunjukkan tempat itu Nabi akhir zaman akan hijrah. Maka sebab itu bila Nabi hijrah, Salman antara orang yang awal yang masuk Islam. Bila mana sampai seruan kepada mereka ataupun kepada Salman, maka bila dia tengok tempat itu ada tanda Nabi akhir zaman akan hijrah, dan bila tengok pula Nabi dihalau daripada Mekah, maka akhirnya Salman terus beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu contoh kita ambil kisah Salman. Sama juga kisah Suhaib Ar-Rumi, dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan termasuk pendeta-pendeta Yahudi yang ikhlas, yang akhirnya masuk Islam. Jadi mereka ni masuk Islam menunjukkan bahawa ajaran Nabi SAW adalah ajaran samawi, bukan ajaran setempat sebagaimana yang didakwa oleh musuh-musuh Islam yang menggunakan poin yang kita bincang malam ni, iaitu Nabi diikuti pada peringkat awal oleh golongan du'afa. Mereka kata ini adalah realiti, bahawa Nabi ni bawa perjuangan setempat, bukan bawa perjuangan universal. Tapi bila kita tengok macam contoh-contoh tadi, macam mana Suhaib Ar-Rumi masuk Islam, macam mana Salman Al-Farisi masuk Islam, macam mana pendeta-pendeta Yahudi masuk Islam. Jadi masuk Islamnya yang bukan Arab, khususnya di kalangan mereka-mereka yang mencari kebenaran, menunjukkan bahawa ajaran Nabi kita Muhammad SAW bukanlah ajaran yang berasaskan sentimen setempat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok sebagai yang terakhir ialah bagaimana Rustum ni dia merupakan panglima perang utama Rom yang menguasai Syam pada waktu itu. Jadi pada waktu ini berlaku perang, dan Nabi SAW hantar seorang sahabat yang bernama Rubai bin Amir. Jadi Rubai ini waktu dia pergi jumpa dengan Rustum, waktu nak berunding, waktu nak bincang tentang perang, jadi Rustum tanya Rubai, sebab apa kamu serang kami? Sebab apa kamu cari pasal? Kalau bahasa kita lah, sebab apa kamu cari pasal? Jadi kalau kita tengok dalam kisah ni,
Rustum ni panglima perang kepada kuasa terbesar dunia pada waktu itu. Rom ni semua orang takut sebab tentera dia kuat, kuasa dia besar. Kalau biasanya kalau kuasa besar ni orang tunduk. Tapi dalam kisah ni Rubai ni dia pergi jumpa dengan Rustum dalam keadaan dia masuk kuda dalam khemah. Ni Rubai bin Amir. Dia masuk kuda dalam khemah dalam keadaan dia rempuh pengawal-pengawal. Kemudian bila dia masuk, lalu Rustum tanya Rubai bin Amir, sebab apa kamu serang kami? Dia pada peringkat awal sahabat-sahabat sekalian, Nabi ni dia hantar pendakwah pergi ke Syam. Tiba-tiba utusan Nabi ni dibunuh oleh gubernur di sana. Macam kita tahulah, bila wakil negara dibunuh, maka alamatnya adalah perang. Jadi bila mereka bunuh wakil-wakil Nabi ni, menyebabkan Nabi SAW melancarkan perang. Dan Rustum tanya Rubai bin Amir kenapa. Lalu Rubai bin Amir menjawab dengan satu jawapan yang dinukilkan sampai hari ini dengan satu kata-kata yang sangat masyhur. Rubai kata, Allahu ta'atana, Allah utuskan kami, linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah utuskan kami untuk mengeluarkan manusia sesiapa yang ia mahu daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia sehingga kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini kata-kata Rubai bin Amir kepada Rustum, panglima perang kepada Rom pada waktu itu. Kalau kita tengok sahabat sekalian, kata-kata Rubai bin Amir ni satu kata-kata yang cukup memberi maksud yang jelas tentang apa maksud kemerdekaan. Maknanya Rubai kata kami ni bawa kemerdekaan kepada manusia. Daripada apa? Yang pertamanya daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Cuba kita tengok dia punya perkataan dia. Mengabdikan diri ni maknanya ialah, sebab dalam bahasa Arab dia ada dua istilah ataupun dua perkataan yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, dua-dua dengan maksud Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, dua perkataan ni berbeza dari segi maksud yang sebenar. Jadi satunya perkataan ilahun, satu lagi perkataan Rabbun. Dua perkataan ni kita terjemah bahasa Melayu kita dengan makna Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab dia memberikan dua maksud yang berbeza. Dah masuk isyak? Kalau masuk isyak saya cadang azan dulu. Boleh, okay. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah murabbah Allahumma rabbah asda'u bitamad wasfatul qa'imah hati Muhammad wasfatul fadilah wa azmaqam. Hadirin dan bapak sekalian, rubai ini yang pertama disebut apa dia? Untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Mana ilah? Ilah ni maknanya apa dia? Maknanya tunduk rokok kepada manusia. Itu makna ilah ataupun makhluk. Jadi kalau patung itu dianggap Tuhan. Dari segi istilah Arab disebut ilahun, sebab patung tu disujud, dirokok dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang keduanya dia panggil dinun ataupun rabbun. Rabbun ni maknanya ialah Tuhan dalam bahasa kita. Tapi Rabbun ni ialah Tuhan yang mentadbir. Beza dengan yang pertama tadi, ilahun Tuhan juga, tapi itu Tuhan yang disembah. Tapi Rabbun ialah Tuhan yang mentadbir. Jadi sebab itu rubai kata yang pertama mengeluarkan manusia ataupun memerdekakan manusia daripada menyembah sesama manusia, sesama makhluk kepada menyembah Allah. Satu. Yang kedua, rubai kata wa min jauril adyan, daripada kezaliman agama, dia sebuah agama, ila adil Islam, kepada keadilan Islam. Jadi din itu, din dalam bahasa kita, kita sebut agama, tapi dalam bahasa yang dimaksudkan oleh syariat ialah cara hidup. Jadi maknanya kalau kita tengok dari konteks tadi, maknanya yang pertama mengeluarkan manusia daripada menyembah kepada sesama makhluk dari konteks ilahun, Tuhan yang disembah, mana daripada sembah patung kepada sembah Allah, daripada kezaliman agama yang bersifat Rabb. Rabb ni maknanya Tuhan yang mentadbir. Saya ambil contoh senang macam padri. Dalam Quran dia turun satu ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Orang Yahudi, orang Kristian, dia menjadikan padri dan pendeta arbaban. Arbaban ni maknanya Tuhan-Tuhan. Dia sebut arbaban. Arbaban ni makna jamak kepada Rabbun. Dia tak kata ilah. Sebab apa dia tak kata ilah? Sebab ilah ni makna Tuhan yang dirokok, yang disujud. Tapi padri dan pendeta, orang Kristian tak rokok, tak sujud kepada padri, tak sujud kepada pendeta. Orang Yahudi disujud kepada siapa? Disujud kepada Allah. Tuhan Allah merupakan ilah kepada mereka. Tuhan dalam konteks ilah kepada Yahudi. Allah juga merupakan Tuhan ataupun Tuhan dalam konteks ilah kepada orang Kristian. Tapi Quran kata mereka jadikan padri dan pendeta arbaban. Tuhan dari segi konteks Rabb, bukan ilah. Tuhan dari segi konteks Rabb kepada orang-orang Kristian. Sebab tu bila turun ayat ni, Adi bin Hatim dia tak puas hati. Waktu tu ada dua ayat kata dia tak masuk Islam lagi. Dia tak puas hati dengan ayat ni. Dia kata ayat ni tak betul, sebab aku padri Kristian, aku tahu agama Kristian. Lalu dia pergi jumpa, argue dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ayat ni turun, konteksnya salah. Kami orang Kristian tak pernah anggap padri sebagai Tuhan. Betul tak? Betul. Orang Kristian Tuhan berapa? 3. Allah sebagai bapa Tuhan, Maryam sebagai isteri Tuhan, Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada tak dalam Kristian kata padri Tuhan? Tak ada. Sampai hari ni pun orang Kristian tak kata padri Tuhan. Dalam agama Yahudi pun tidak ada satu mazhab Yahudi pun yang menganggap pendeta itu sebagai Tuhan. Jadi sebab apa ayat tu kata orang Yahudi, orang Kristian menjadikan padri dan pendeta sebagai Tuhan. Baik, cuba kita tengok ayat ni. Ayat ni sebut mereka menjadikan padri dan pendeta sebagai arbaban. Dia tak kata ilah. Kalau orang Kristian dia sujud kepada padri, kalau orang Yahudi dia sujud sembah kepada pendeta, betul.
mereka menjadikan padri dan pendeta Tuhan yang disembah. Tapi ayat tu kata bukan Tuhan yang disembah, tapi arbaban maknanya Tuhan yang bersifat Rabb, mana Tuhan yang bersifat mentadbir. Lalu Nabi tanya Adi bin Hatim, wahai Adi, betul ke tidak dalam agama Kristian bila Allah haramkan satu benda, tiba-tiba padri kamu kata halal, maka yang Allah kata haram tu kamu pakai, anggap sebagai agama, yang padri kamu kata halal pun kamu anggap itu adalah betul dan itu juga adalah agama Kristian. Adi kata betul. Maka itulah kata Nabi makna arbaban, bukan ilahan. Jadi sebab itu kalau kita tengok, Rubai bin Amir kata Allah utuskan kami orang Islam ni untuk membebaskan manusia bukan sahaja dari segi menyatakan mempersekutukan Allah dari segi Tuhan yang disembah, tapi juga membebaskan manusia daripada mempersekutukan Allah dari segi urusan pentadbirannya. Contoh kita ambil apa dia? Allah mengharamkan riba. Itu Rabb. Riba ni adalah cara macam mana kapitalis sejak zaman berzaman menguasai orang miskin. Jadi maknanya bila orang miskin terperangkap dengan hutang, terperangkap dengan riba, walaupun mereka tak sembah Tuhan dia, tapi seolah mereka dah terikat dan menjadikan orang yang beri hutang itu seolah-olah Tuhan dia. Mereka tak merdeka. Maka Islam memerdekakan manusia dengan cara mengharamkan riba sebagai contoh. Antaranya ialah sebelum mari Islam, orang ramai kena bayar cukai. Cukai itu siapa dapat? Pemimpin-pemimpin negara yang ambil manfaat. Maka bila mari Islam, Islam perkenalkan sistem cukai yang mana pemimpin negara tak boleh ambil daripada cukai itu untuk kepentingan mereka. Maka Islam memperkenalkan satu konsep, perbelanjaan pemimpin-pemimpin negara mesti mari daripada sumber yang bukan cukai orang ramai. Maka maknanya orang ramai bekerja bukan untuk pemimpin. Kalau tidak, orang ramai bekerja, siapa yang dapat manfaat? Pemimpin yang dapat manfaat. Maka Islam membebaskan manusia dari segi perhambaan sistem kepada keadilan daripada keadilan Islam. Jadi sebab itu Rubai kata, aku ingatkan kamu ni orang cerdik, tapi bila aku tengok kamu ni takut kepada pemimpin, takut kepada panglima, sampai tahap rokok kepada panglima, maka aku tengok tak ada orang lebih bodoh daripada kamu semua. Ini Rubai bin Amir kata depan-depan. Lalu ada hak yang jadi pengikut kepada Rustum ni menganggukkan kepala, mengiyakan. Ini kalau kita tengok macam mana orang kata Aizah orang Islam bila mana berdepan dengan orang kafir. Jadi sebab itu kita orang Islam ni dia ada satu sifat, dia panggil kita ni ada Aizah. Jadi sebab itu Sayyidina Umar kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kata Sayyidina Umar adalah kaum yang merasa aizah dengan adanya Islam. Apa makna aizah? Aizah ni kita rasa hebat sebab kita ni orang Islam dan kita beramal dengan Islam. Biasanya kita ni kalau kita berdepan dengan kuasa besar, kita rasa kita kerdil, kita rasa kita ni kecil, kita rasa kita ni mundur. Itu kontra dengan perasaan aizah. Biasanya kalau berdepan dengan kuasa besar ni orang tunduk. Tapi sebab apa? Rubai bin Amir ni bukan setakat tak tunduk, dia pakai masuk kepada kuda dia. Bila mana berdepan dengan bila mana berdepan dengan Rustum, dia sound pengikut-pengikut Rustum depan-depan je. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan aizah. Jadi itu antara sifat yang ada pada orang Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat bahawa itu makna sebenar kemerdekaan menurut Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Rubai bin Amir. Yang pertama, merdeka dari segi kita tak sujud dan rokok kepada makhluk. Yang pertama. Yang kedua, sistem kita tidak menjadikan kita bekerja untuk orang. Jadi sebab itu dia kata min jauril adyan, daripada kezaliman pelbagai agama. Agama ni bukan makna agama dalam bentuk ritual, tapi adyan ini maknanya sistem dan juga cara hidup. Di sana ada kapitalis, di sana ada sosialis, di sana macam-macam ada sistem negara dan sistem manusia, tapi yang paling adil itu tidak ada yang lebih adil lebih daripada Islam. Jadi
Rustum Rumi menyatakan Allah utuskan kita orang Islam ni untuk merdekakan yang pertama daripada rokok dan sujud secara makhluk. Yang keduanya ialah untuk memerdekakan manusia daripada kezaliman sistem-sistem manusia kepada keadilan sistem Islam. Dan Rumi akhirnya menyatakan bahawa itulah sebab kenapa Allah utuskan kami. Jadi maknanya kata-kata Rumi ini menafikan tomahan tadi, yang kata Nabi ini adalah agama disebabkan sentimen setempat. Tapi kalau kita tengok kata-kata Rufai bin Amir berdepan dengan Rom pada waktu itu, menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama universal. Dia bukan agama yang hanya untuk Arab ataupun sesuai di negara Arab, tetapi Islam ini adalah agama yang sesuai untuk semua dan sesuai sehingga kepada akhir zaman. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup yang terakhir, kalau kita kaji sistem Islam ni, sebenarnya tidak ada sistem yang lebih adil, lebih baik, lebih logik, lebih daripada sistem Islam. Daripada semua sudut lah. Kalau kita kaji dari segi perundangannya, dari segi ekonominya, dari segi sistem sosialnya dan seumpamanya. Sebagai contoh kita ambil dalam Islam, dalam kes bunuh, siapa yang berhak memberikan pengampunan? Bukan pemimpin. Dalam Islam, dalam kes bunuh, kuasa pengampunan itu adalah kuasa keluarga si mati. Adalah kuasa keluarga si mati. Tapi dalam sistem yang ada pada waktu tersebut, sama ada Rom ke, Parsi ke, Mekah ke zaman jahiliah, Madinah ke zaman jahiliah, dalam kes bunuh yang berkuasa beri pengampunan adalah pemimpin-pemimpin. Jadi maknanya kalau pemimpin, kerabat mereka, kaum mereka, kawan mereka, kroni mereka bunuh orang, maka akhirnya boleh lepas, sebab pemimpin yang berhak untuk memberi pengampunan. Jadi maknanya orang biasa tak akan dapat satu pembelaan. Tapi bila mari Islam, hatta Nabi SAW pun menyatakan, kalau anak aku Fatimah mencuri, aku tak boleh nak berikan kemaafan. Maknanya Nabi sendiri sebagai Rasul, sebagai ketua negara, tak ada kuasa untuk membebaskan orang yang bersalah. Jadi itu antara contoh kita ambil bagaimana Islam ni membebaskan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kezaliman sistem-sistem kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia bekerja hanya untuk dunia sahaja, tetapi Islam ini mengajar cara hidup kita bekerja untuk dunia dan juga untuk akhirat. Maknanya bukan saja akhirat, tinggalkan dunia sebagaimana pendeta-pendeta, tetapi kita adalah merupakan agama yang mengajar dunia ini luas dan akhirat adalah lebih luas. Ini yang disebutkan oleh Rumi bin Amir, yang membuktikan perjuangan Nabi bukanlah perjuangan Arab dan bukan perjuangan disebabkan semata-mata kerana golongan miskin, tetapi perjuangan itu adalah perjuangan samawi yang dibawa oleh ataupun yang berpunca daripada Allah, Tuhan yang menjadikan alam ini. Jadi itulah antara pengajaran-pengajaran penting daripada peristiwa ataupun poin bagaimana golongan-golongan yang awal yang mengikut Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada bulan depan kita masuk tajuk baru berkenaan dengan seruan Nabi SAW secara terang-terangan insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.